Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tama-tamanya syukur kita pada Allah. Hari hujan, orang pemain lambat, kita ambil sikit tulisan yang ditulis oleh Syekh Husaimin berkenaan dengan menuntut ilmu. Dia kata mana-mana orang bila menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati dia. Lagi banyak kita duk main di kuliah, lagi banyak duk cari ilmu, maka kekotoran akan keluar daripada diri dia, akan jadi bersih. Tapi kita duk main kuliah, ada hasad, ada dengki. Lagi main kuliah, lagi ada hasad, dengki. Ilmu dia tak boleh duduk dengan diri kita. Tuan kitab ni kata macam tu. Tuan kitab kata, menuntut ilmu, kalau orang tu cari ilmu, akan membawa diri yang tuntut ilmu tu bersih hati dia. Hati dia akan jadi bersih, pengotok akan hilang. So kita kena cek diri kita. Nabi kata orang yang duk main kuliah-kuliah ni, diri dia bersih. Dia nanti ada sikap bersih ni. Bersih. Yang ni kita kena jaga sangat-sangat. Sangat-sangat. Lepas tu, kemuliaan. Allah akan angkat martabat dia. Allah akan angkat martabat orang mengaji ni. Dalam kehidupan dia, cahaya, mudah dapat petunjuk ilahi, mudah mendapat hidayah Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau duk cari ilmu, ada hasad, ada dengki, halang orang daripada ceramah. Nampak dah? Elok saja pergi lekat gambar poster apa, pergi buat muka kawan tu macam tu. Kita dah ada benci pada saudara kita, kita tak boleh mengaku diri kita bersih. Walaupun kita berbeza pendapat, namun kita tak boleh pecah, tak boleh. Berbeza pendapat daripada zaman sahabat tu sampai ke tabi'in. Itu semua nak ajak diri kita, walaupun berbeza pendapat, tak semestinya kita berpecah. Berbeza, tapi tak suruh kita berpecah. Nampak tak? Macam kita nak bagi tahu, Ustaz nak mengajar bab akidah la ilaha illallah. Bila kita kata la ilaha illallah, di situ dia ada dalam la ilaha illallah tu salah satu selain daripada ilmu, yakin, benarkan dengan hati, yang besar dia ada kat la ilaha illallah mahabbah, kasih sayang. Kalau hang tak sayang dekat saudara, hang tak kasih dekat dia, hang bagi pejatuh dia, hang bagi perendah dia, hang bagi pelekeh dekat dia, hang jangan mengaku pembersihan diri hang tu dibersih oleh Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. La yu'min. Han tak beriman, Allah kata. La yu'minu ahadukum. Tak boleh mengaku diri kita diri orang yang beriman sampai kita ada kasih sayang di kalangan kita. Berbeza pendapat, berbeza panggil, boleh kata okey, negeri kami sekian-sekian negeri, kami tak mau orang-orang macam ni, takut berpecah. Okey, kalau nak ceramah juga kena kawal lah jenis macam ni. Masalah agama, kita bila kategori nama dia mufti, nama dia para ulama, nama yang Allah bagi ni mulia di sisi Allah. Depa-depa ni ditugaskan jaga agama Allah, bukan jaga hati manusia. Nampak tak? Bukan hati manusia. Contohnya manusia buat benda tak elok, jangan tegur depa berpecah. Tak boleh lah. Masa Nabi mai di kota Mekah sini pun dia kata kat Nabi Muhammad, hang ni buat perpecahan, pergi keluar boleh tak daripada kota Mekah? Halau Nabi tak bagi masuk negeri Mekah.
Halau Nabi, bukan sahabat dia, tabi'in, kita tengok semua macam tu. Semua trend kalau kita cakap kebenaran ni, benda tu yang tak ada lah agama, kita kata yang duk buat ni satu benda tak ada lah agama. Apa benda ni? Kita nak mengaji, duk mengaji, nak belajar ni, tujuan kita nak tahu benda yang solid yang main daripada agama. Pasal tukang nak bagi pahala Allah. Allah sendiri letakkan syarat, kalau benda tu bukan main daripada Allah, falam yaqbala minhu syai'a wa huwa minal khasirin. Aku Tuhan, aku tak mau terima apa pun satu amalan kalau hang buat, benda tu bukan main daripada Nabi aku. Aku hantar agama dekat dia, dia cerita semua dah habis. Pasal apa mati-mati dia buat main satu benda yang dia tak pernah buat, buat pasal apa? Tak sempurnakan lagi pada diri Nabi. Dia mati-mati tu Allah kata semua benda baik dia dah buat dah. Jangan kita kata apa salahnya benda baik. Kalau semua orang duk kata apa salah benda baik, apa salah benda baik, agama akan jadi macam-macam, tambah tokok tambah dia nanti ada. Maka Allah ajar dekat kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama dah lengkap, dah mati-mati dia baca khutbah yang terakhir dekat hampa, habis dah. Hampa ikut yang dia buat mai tu pun berlambak, itu pun tak teramal. Yang dia buat mai tu pun punya berlambak tu pun tak mampu nak beramal. Hampa buat lagi-lagi benda-benda yang membebankan diri hampa. Oleh sebab tu ya Allah, Nabi sendiri, Imam Bukhari pun negeri dia sendiri dia tak boleh mengajak, kampung dia sendiri tak boleh mengajak. Aku duduk Sungai Petani, Sungai Petani mengadakan pada Allah Akbar, tambah kadang-kadang nak mengajak di rumah pun kita katakan semua orang jangan ramai-ramai rumah ustaz. Tak apalah, kita kalau boleh kita ikut undang-undang. Kita tak mau perpecahan, pergaduhan, kita tak mau. Tak boleh mengajak negeri ni, negeri lain ada insya-Allah. Walaupun negeri itu tenging kita masuk di situ, kita tak boleh pi. Sekurangnya live kita masuk negeri itu. Batang tubuh kita tak boleh sampai situ, program ni akan masuk. Satu masa nanti kita tengok daripada mengaji cara diam-diam dia tumbuh orang yang faham agama di situ. Ustaz juga mempunyai sahabat-sahabat yang ramai yang mengaji dengan Ustaz masa kat Karachi dulu. Dan mereka ni ada dalam jambatan agama. Mereka tahu peribadi Ustaz. Mereka tahu kami mengaji sekali, mereka tahu badak. Oleh sebab tu kita kalau boleh orang yang berpegang sunnah ni, kita kena kurang perpecahan, kurang pergaduhan, kurang segala-galanya. Biar kita bertolak ansur. Allah paling suka orang tolak ansur. Allah suka kepada sikap kesabaran yang tinggi. Biarlah orang nak kata apa dekat kita, Nabi mempunyai sikap akhlak yang tinggi. Buktikan orang yang pegang sunnah, orang yang pegang kitab sunnah, orang mengaji ni mempunyai akhlak yang tinggi. Imam Bukhari, dia nak masuk kampung dia di akhir hayat dia pun tak boleh, nak bercakap tak boleh. Hampa himpun semua ulama hadis. Memang itulah kehidupan mereka. Maka bila kita baca tentang mereka, lagi dahsyat mereka kena. Kita ni pun okey lah. Kira kita boleh pergi semayang, orang senyum, kita kira okey. Ustaz dia kena, Ustaz dia kena aku. Jadilah pergi market Ustaz, okey. Imam Bukhari orang tak mau nak balik, lempak, orang macam-macam nak buat kat dia. Orang nak rengau dia, alim dalam hati dia tu, Allah, bukan meris hati. Apa dia kan? Allahu Akbar kabira. Bila kita baca tentang mereka ni, kuat. Macam mana kita tengok pasal apa? Pasal benda yang dia duduk mengajak tu bertentangan dengan adat, bertentangan dengan semua kehendak dunia ni, berlawanan dengan kehendak dunia. Macam mana pun niat kita mai sini bila nak mengaji, Utsaimin pesan, bila nak cari ilmu, nak mengaji, Allah nak bersih hati kita kalau betul-betul nak cari orang yang berilmu. Bila kita ada orang berilmu, serban besar, berjanggut, nampak orang tu tengah duk makan, tengok tu musibah duk ada. Tak malukah dengan dia pakai sunnah Nabi, mulut lidah dia tak cantik? Tengok tu musibah tu dah ada. Kadang-kadang kita manusia terdengar Allah, dia kata kat aku musibat. Ada satu lagu, musibat, oh musibah, lagu musibat gitu.
Alamak, apalah ya Allah. Hari ni dunia kan kita duduk kena banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Banyak istighfar. Pasal suasana dah tak elok dah. Bila malapetaka tu mai, dia mai di kalangan semua, dia pukul semua. Nampak tak? Sedih-sedih orang yang bawa agama ni, peribadi dia proses pembersihan diri tak ada. Utsaimin ajar kat anak murid dia, dia pesan, dia kata apa? Bila cari ilmu ni, menuntut ilmu, kita cari ilmu, pertama bila duk bawa kitab tu duk ajak dekat kita, dia kata pembersihan hati dan kemuliaan diri dia akan jadi mulia di sisi Allah, pelan dekat dengan Allah, dan kehidupan dia pelan cahaya, nampak jalan ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya dia kata kat sini, hati manusia akan menjadi lebih bersih setiap hari, bersih dan mulia dengan mempelajari, dia kata, dan mengamalkan ilmu syariat. Dia belajar ilmu syariat, dia belajar ilmu syariat. Nampak tak? Dia beramal dengan dia. Kalau beramal, paling bagus. Dan itulah dia kata kesempurnaan hidup dan kemuliaan. Kita nak tahu hidup kita sempurna, elok, cantik. Macam hari ini nama dia hari Jumaat. Sempurnanya hari Jumaat ni, bila mana hari Jumaat ni kita jadikan hari pergi dengar kuliah, pergi mengaji, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wallahi, hari ini kehidupan hang dah sempurna, dah cantik, dah elok dah. Bila hari ini diisi dengan apa nama? Zikrullah, hang ingat dekat aku. Hang ingat dekat aku. Tuhan mau sangat-sangat kita tahu tentang selok belok ilmu dia. Ni pun ilmu dah, beletik dia pun ilmu, nampak tak? Dia kata apa lagi? Orang yang menuntut ilmu, dia kata akan bertambah rasa takut. Lagi menuntut ilmu, lagi rasa takut. Tambah-tambah gambar kita pergi buat macam tu, pergi pangkah. Lepas pergi pangkah, mai satu lagi pula kata ni Dajjal nak masuk negeri kita ni. Allah, kalau aku Dajjal, aku tiup hampui. Buat tak? Kan Nabi kata Dajjal akhir zaman dia mai, hujan tak turun, dia minta hujan dan turun. Nampak tak? Dia nak mati orang tu, dia mati. Kalau aku Dajjal, aku mati ke hang? Mati. Nampak tak? Kalau Dajjal terus, aku bila duduk dalam majlis tu, aku keluar dengan hang. Allahu Akbar kabira. Kita lala macam mana pun Ustaz tegur dekat nanti ke Ustaz Alim. Ustaz Alim alhamdulillah, Ustaz tahu jiwa dia, walaupun dia macam tu, tak apalah Ustaz, kita doa. Dia senang. Semalam dia kena kan 3,000 lagi. Nampak tak? Kita anggap kita sedekah, Tuhan cuci dah. Tak apa. Allahu Akbar kabir, Allahu Akbar. Kita tengok hari ni, ya Allah, kita doa, ya Allah Tuhan, bagi kekuatan dekat aku, rasa takut dekat hang. Bila dia buat kat aku macam tu, ini semua apa nama? Dengan kehendak Allah terjadi. Semua dengan kehendak Allah. Bila aku kata ke orang tu aku akan dosa, aku mintalah dia dapat hidayah, petunjuk. Jangan azabkan dia. Jangan azabkan dia. Pasal dia lah, ya Allah, ramai orang terhalang. Dah beli buku nak mengaji, dah beli buku nak mengaji. Dekat 4 bulan kita duk mengaji elok-elok. Tiba-tiba mai, ya Allah, 1 bulan berhenti, tak usah mengajak, stop dah. Patutnya kita kena buat banyak program ceramah ni, banyak. Untuk dakwah ni program kena banyak. Pasal bangsa asing duk banyak, aktiviti dakwah dia duk banyak. Kita pula pelanduk korang. Bila mana ada ustaz duk ceramah, tak boleh. Kita sanggup bagi masjid kosong daripada masjid berceramah. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Apa nak jadi hari ni kita tak tahu. Pi tengok kalau boleh, pi teropong kalau boleh. Setiap kali orang tu ceramah, pi tengok ceramah dia, pi hantar orang, pi rakam dia, pi tengok tak mana benda-benda yang boleh menggugatkan ceramah dia, tak mana yang boleh rosak orang, boleh pecah ni, tak mana. Dalam banyak-banyak kita tengok, oh ada 1, 2 sikit, yang lain semua banyak bagi sedar orang, yang lain bagi sedar orang. Allahu Akbar kabir. Ni dak kita nak pi, tak boleh pi. Nampak tak? Daripada nak buat kat rumah pun tak boleh buat, itu pun tak boleh buat. Jangan amat terus. Halah, ini apa punya cara, ada faham? Ni contoh tak, ini Utsaimin kata. Maka orang yang menuntut ilmu, orang yang cari ilmu, orang yang ada ilmu, dia akan bertambah rasa takut pada Allah. Mulut lidah orang yang takut pada Allah. Nabi kata bila kita doa, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah Tuhan, aku minta syurga. Aku minta syurga. Nabi kalau minta syurga, ma qaraba ilaiha
min fi'li atau amal. Allahumma inna, Allahumma inni, Allahumma inna ini boleh. Nampak tak? Ya Allah Tuhan kami minta, Allahumma inna nas'alukal jannah, Tuhan kami minta syurga. Kalau minta syurga, wa ma qarraba ilaiha, semua benda-benda yang dekat ke syurga tu, mulut lidah macam syurga, perbuatan macam syurga, baru hang boleh. Maksudnya minta syurga. Nampak tak? Kita minta syurga, tapi Allahu Akbar, hidup kita dia kata kat sini tidak rasa takut, tak ada nilai ketakutan. Orang yang menuntut ilmu, orang cari ilmu, dia rasa takut dengan Tuhan, kena ada. Dia ada ketakutan dekat dengan Tuhan. Hal inilah membezakan orang yang disibukkan dengan harta benda. Orang yang sibuk dengan harta benda tu lain hang yang sibuk dengan ilmu. Awak jadi macam tu. Nampak tak? Takat sini dulu, mudah-mudahan Allah bagi kelebihan. Saya tutup dengan satu ayat Quran ditulis kat sini. Nampak tak? Sementara nak tunggu Dave tu hormat yang mai buka kitab, cari buka surat tak mana. Nampak tak? Letak sikit je. Quran kata apa? Quran kata wa'lamun, hampa kena tahu, kata Allah, wa'lamun, umat Muhammad, hampa kena tahu, annama amwalukum wa auladukum, wa'lamun, ketahuilah, sesungguhnya amwalukum, harta benda yang aku bagi ke hampa tu, harta benda yang aku bagi ke hampa tu, anak pinak yang aku bagi ke hampa tu, jangan harta tu penyebab kepada hang jadi fitnah dalam hidup. Anak tu jangan bagi fitnah dalam hidup. Wa annallah, sesungguhnya Allah, dia kata indahu ajrun azim, sesungguhnya aku Tuhan, di sisi aku pahala hang dapat banyak sangat. Bila aku bagi dekat harta dekat hang bawa harta tu kepada jalan yang betul, hang dapat ganjaran pahala sangat. Lagi satu Allah kata, kalau kau bagi anak dekat anak, hang pandai jaga anak tu, hang di sisi aku nak bagi pahala yang besar. Kalau hang tak pandai jaga harta hang tak pandai jaga anak pinak hang, kedua-dua ni buat fitnah dalam hidup hang, masuk neraka. Pasal tu Allah kata penutup dia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau hang beriman dengan aku, kalau hang yakin dengan aku, hang betul-betul beriman dengan aku, la tulhiku, hang jangan musnahkan diri hang. Hang jangan musnahkan diri hang dengan apa? Amwalukum, dengan harta yang aku bagi. Harta tu bukan harta hang, oi, harta aku pinjam ke hang. Hang jangan duk belagak sangat-sangat. Nampak ada satu lagu, ini semua Tuhan yang punya. Ada ke lagu tu kan? Kan? Apa lagu tu? Ada satu lagu tu apa-apa pun tak tahu. Nampak ada kan? Dia duk menyanyi lagu, dia kata, ini semua Tuhan yang punya. Apa dah? Semua yang ada keliling kita ni bukan kita punya. Tuhan kata mustakhlifina fi, aku pinjam ke hang saja. Itu bukan harta hang, harta aku bagi ke hang. Sampai aku pinjamkan dekat hang sekejap. Allah kata la tulhiku, jangan musnahkan benda yang aku bagi ke hang. Harta benda tu jangan bagi musnah diri hang. Bawa benda tu betul-betul harta tu. Wala auladakum, dan jangan bagi anak pinak hang ni penyebab kata musnah diri hang. An dzikrillah, bila ada harta, bila ada pangkat, bila ada jawatan, bila ada anak, hang lupa kat aku. Hang punya sibuk dengan kerja hang sampai tak ingat kat aku. Sedangkan hang boleh keluar daripada kerja tu dengan nafas aku. Aku bagi kat hang semua nafas aku. Bila hang kerja, hang terhege-hege, hang belagak, hang nak mampus nampak tak? Nampak tak? Wa man yaf'al zalika, wa man yaf'al, mana orang yang buat hidup dia macam tu, harta dia dapat, dia lupa Tuhan, anak dapat, dia lupa Tuhan, fa ulaika humul khasirun, orang macam ni Allah kata cukup punya rugi. Cukup punya rugi. Orang macam ni Allah kata tak ada dalam kuliah. Kira hampa bukan masuk kategori ni. Okeylah. Ada faham ke? Kira hampa okey. Hampa bukan kategori nak bagi fitnah dalam hidup, dan hampa bukan golongan yang Allah kata golongan orang yang rugi. Angkat tangan, Tuhan, alhamdulillah lah sampai hari ni umur aku 72 pun aku boleh usung diri aku, boleh main. Nampak ada? Okeylah. Dok mungkin okey. Sampai lani Tuhan bagi. Ada orang dia tak kenal apa pun lagi, walaupun speaker masuk dalam rumah dia jadi pekak. Nampak tak? Dia tengok orang main. Bila dia tengok orang lalu, dandan dia lari masuk dalam rumah, takut. Dia jadi takut. Nampak tak? Orang tu nak pergi mana? Dia kata nak pergi kuliah. Dengar kuliah seriau.
Allahu Akbar, kami atas hati dia tak mau dekat dengan Tuhan. Hampa dah tengok kadang-kadang orang Yaman ni jauh sakaratul maut daripada kampung Kolam apakah? Kampung mana? Kampung Tenggelam. Apakah Ustaz dengar kampung mana semua dia boleh main. Ada yang main daripada mana, Sungai Petani, daripada mana boleh main. Tapi orang terdekat sini Allah tak pergi main. Allah pun tahu kalau mereka turun di sini penuh. Ada faham? Penuh. Ya Allah, bersyukurlah woi. Bila Allah boleh alih hati hampa, ya muqallibal qulub. Allah yang boleh balik-balikkan hati, tetapkan hati aku ni ala ta'atik. Tuhan, tolonglah tetapkan hati aku ni sentiasa taat dan patuh dekat hang. Walaupun kadang-kadang aku ada luk-lak sikit, tergedik-gedik, terketak-ketak ni ada. Tapi dengan duk main di kuliah ni, dia lekang, dia tak mau dah. Asal malam pun dia pipi, ala kadar tak mau lah, tempat macam tu semua. Masa hampa semua, umur hampa ni semua, tak lama nak pi dah. Ada faham? Bila nak pi tu bagi cantik lah sikit. Jangan kategori orang-orang yang rugi. Orang rugi ni, ya Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Akhirat lagi letih, ya Allah Tuhan. Cukup cakap situ mukadimah. Jangan ke mana? Masa lagi rancangan yang sama, dari hati ke hati. Duk training. Esok ni kalau tak boleh masuk masjid surau di negeri mana-mana, dapat masuk di televisyen. Kan? Alhamdulillah kan. Sambung. Kita tengok. Ustaz nak ambil satu tajuk dengan nampak. Tajuk berkenaan dengan semayang ni panjang. Kalau Ustaz takut tak sempat nak habis, nanti kita ambil lepas raya apa esok ni kita ambil, okey? Pasal bulan depan Ustaz tak main dah. Asal suasana raya Cina, ramai orang yang bercuti nak balik kampung yang tu ni, banyak kelas tak ada. Kalau Ustaz kalau mai pun, katalah hari Khamis mai, Ustaz tengok macam mana, Ustaz kontak dulu, okey? Tapi suasana dia banyaknya tak mai lah. Kalau ada insya-Allah, pasal jam nak mampus dengan jalan. Cuti-cuti ni Allahu Akbar ni. Hari ni kita buka muka surat nak bagi senang. Lagi sebulan dua ni boleh habis insya-Allah. Tajuk berkenaan dengan sujud sawi, tilawah dan sujud syukur. Muka surat 175. Kita tengok tuan kitab ni kata apa. Sujud sawi ni ada macam-macam. Ada lebih kurang 3 atau 4 cara dia. Kesemua cara tu adalah hadis-hadis yang sahih. Cuma kita mengaji, kita beramal dengan kalau benda pelik, beramal di rumah. Yang kita buat macam mana? Kita baca tayat akhir, kita bagi sujud dulu kan. Kita buat tayat akhir, kita sujud 1, 2, lepas tu kita bagi salam. Ikut macam tempat kita supaya tak menimbulkan fitnah. Takut kita tunjuk nombor 2, yang tu pak sesat pula, mampus. Nampak tak? Kita dengar hadis ini. Baik. Hadis yang pertama, bila orang sebut saja berkenaan dengan sujud sawi, kepala otak kita mau tanam seorang sahabat Nabi. Nama dia bernama Abdullah Ibn Buhainah radhiyallahu anhu. Bila sebut saja sujud sawi, dia adalah orang pertama akan cerita kat kita. Sebut saja bab berkenaan dengan sujud sawi dari segi ilmu hadis, kita akan dengar seorang sahabat Nabi, dia cerita tentang diri Nabi. Pertama kali berlaku dekat diri Nabi, kita dengar cerita ni, nampak? Apa kata Abdullah Ibn Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim zuhur. Kata Abdullah Ibn Buhainah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang dengan kami. Nabi semayang dengan kami zuhur 4 rakaat. Faqama fi raka'ataini ulayaini. Pada rakaat yang kedua sepatutnya Nabi baca tayat awal. Kan rakaat yang kedua? Faham tak? Zuhur berapa rakaat? Zuhur 4, tuan-tuan, perempuan, datin 4. Jadi bila rakaat yang kedua tu sepatutnya Nabi duduk untuk baca tayat awal. Tapi bila rakaat yang kedua terus Nabi bangkit. Dia kata kat sini, faqama fi raka'ataini ulayain, inilah kejadian berlaku kat diri Nabi. Pada rakaat yang kedua, Nabi bangun, Nabi naik. Walam yajlis, Nabi naik terus, Nabi tak duduk. Nabi tak duduk, dia kata. Faqala an-nas ma'hu. Pada masa tu sahabat Nabi semua dia kata, ya Allah, apa ni? Hatta qada. Di kalangan sahabat Nabi tertanya-tanya, selalunya kita semayang dengan Nabi semayang zuhur, bila main rakaat yang kedua dia baca tayat awal. Kali ini dia naik terus.
Rakaat yang kedua tu dia nak terus, nampak tak? Akhirnya di kalangan sahabat Nabi kata, dia pun nak cakap, dia pun nak tegur itu Rasulullah. Kemungkinan syariat dah berubah ke? Kemungkinan dah tak baca tahiyat ke? Nampak tak? Hatta idza qada salatah, sampailah selesai sembahyang. Sampai rakaat yang keempat, Nabi baca tahiyat akhir, wantazar nas taslimahu. Semua manusia tunggulah rakaat yang keempat nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Elok sebelum nak bagi salam, kabbara wa huwa jalis. Kabbara wa huwa jalis. Sepatutnya Nabi baca at-tahiyatun mubarakatuh wa salawatu sampai innaka hamidul majid. Semua sahabat nak tunggu bagi salam. Tiba-tiba dengar takbir, Allahu akbar, dengar takbir. Takbir dengar masa Nabi duduk baca tahiyat. Selesai Nabi baca tahiyat akhir, Nabi takbir, terus fasajada sajdatain. Nabi sujud satu, Nabi sujud dua. Nampak tak? Dia kata qabla an yusallim, sebelum Nabi bagi salam sujud dulu. Qabla an yusallim, satu, dua. Elok Nabi bagi sujud satu, macam kita dah buat lah kan. Sujud satu, bangkit balik, sujud dua. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hadis ni akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh 7 ulama hadis, daripada Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, semua yang 7. Maka bila kita tahu saja satu-satu hadis diriwayatkan oleh 7 ulama hadis, maka ini menjadikan bab berkenaan sujud sawi, inilah formula yang awalnya. Pasal tu kita Malaysia berpegang ini. Nampak tak? Nanti kita tengok Nabi buat cara kedua, ketiga. Kita buat cara ni sudah. Takut-takut nampak ada kita mazhab Imam Abu Hanifah kadang-kadang dia pakai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, dia sujud. Allahu akbar, Allahu akbar, dia sujud 2 kali tanpa bagi salam. Masa dah bagi salam dah. Nampak tak? Nampak tak? Kita akan dengar yang tu pun sama. Lagi Jerman kita dengar lagi satu pula, Allahu akbar, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nampak tak? Kita akan dengar semua tu hadis. Kita kena pujuk diri kita. Tak bolehlah kita kata dia tu buat sujud sawi cara apa, kita pun tak tahu apa dia main. Bila dia main ribut macam tu, kita tak mau. Ribut taufan pun tak mau. Kita nak mengaji, kita nak dengar ni cara Nabi macam ni, cara Nabi macam tu. Janganlah bila kita pegang cara kita, bila orang lain buat cara lain, kita kata tak tahu cara mana, tak tahu cara mana. Mulut. Nampak tak? Janganlah buat mulut macam mulut temperature. Mengaji ni, selagi mana semua ada dalil kita angkut. Kita akan tengok lagi macam mana Imran pula duk cerita. Wallahi, bila duduk di tahiyat akhir, belum Nabi duduk Allahu akbar, duduk. Nabi terus daripada sujud, Nabi angkat kepala daripada sujud, terus Nabi angkat kepala sujud. Nabi letak tangan, belum baca tahiyat lagi. Nabi sujud sawi dulu. 1, 2, lepas tu Nabi patah balik, Nabi main buat apa? Tahiyat. Nabi baca tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Kalau kita buat macam ni, lagi dangerous. Ayo, ada faham ke? Kesemua ni hadis. Oleh sebab tu kita tahu berbagai-bagai cara kita tahu, kita pun buatlah cara yang mudah supaya tak nak berpecah masyarakat. Kenapa kita pakai kaedah yang kedua, kita kata ini cara berpecah? Sedih tak? Sedih. Kita kena turut manusia, bukan manusia turut syariat. Sedih bila kita ajak formula kedua. Mana? Hayo, karapule, semua ni duk ada. Nampak tak? Ini cara yang pertama. Boleh faham kan? Maka dengan erti kata, bersusun elok-elok oi. Susun elok-elok macam mana sujud sawi yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, bila tinggal tahiyat awal, set kepala. Daripada Abdullah bin Buhainah. Selain daripada tu, kalau tak ada, jangan duk buat. Tak ada, jangan duk buat. Walaupun formula ada kaedah ulama kita macam ni, kalau bertentangan dengan kaedah Rasulullah, jangan kita buat. Kita sayang ulama betul, itu ijtihad dia. Nanti kita tengok macam mana rukun-rukun yang dibolehkan kita buat. Nampak? Tengok. Kita baca bahasa Melayu pula. Daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu.
bahwasanya Nabi SAW dia kata pernah solat zuhur bersama dengan kami semua sahabat. Lalu baginda berdiri sesudah dia kata rakaat yang kedua. Bukan sesudah, ni pun satu ghaflah juga, nampak tak? Maksud dia duduk rakaat yang kedua duduk tak dan sesudah, tak dan baca apa pun. Ni sesudah ni apa? Dia duduk pada rakaat yang kedua tak dan baca apa, terus dia bangkit. Sepatutnya Nabi kena duduk dulu. Nabi tak duduk, dia kata. Tanpa Nabi duduk, lalu orang-orang dia kata berdiri, dia kata bersertanya. Bila Nabi berdiri, mereka pun berdiri. Pasal tu kita diajak untuk sembahyang berjemaah. Bila imam berdiri, kita berdiri. Walaupun imam tu buat 5 rakaat. Nampak tak? Kadang-kadang kita tahu imam tu dia salah. 4 rakaat sembahyang Isya. Dia buat 5, Allahu Akbar. Tak sampai teguk lambat dah. Dah teguk, dia dah berdiri betul, dia tak boleh patah balik. Bila Tok Imam dah berdiri betul, dia tak boleh patah balik. Hampa pun kena ikutlah dengan dia. Bodoh. Nampak tak? Tapi kadang-kadang jemaah dia duduk rakaat yang keempat. Ini nama dia bab buta perut. Bab bersemayang berjemaah, kita kena ikut imam walaupun 5 rakaat. Ikut dengan imam. Nanti bila dia baca tahiyat akhir nanti, di situlah kena buat sujud. Sujud sawi. Kita tak boleh mufarakah dengan tu imam, tak boleh. Kita tak payah yakin dia salah. Kalau salahnya tu imam, semua makmum kena ikut. Tapi kalau salahnya makmum, tak ada salah. Kadang-kadang kita tempat kita rokok, tempat kita kita i'tidal, kita pergi sujud terus. Lepas tu kita patah balik pada i'tidal balik. Tak salah. Kita tak kena sujud sawi. Makmum yang kalau buat salah, dia tak kena sujud sawi. Tapi kalau imam dia salah, semua dengan kita walaupun kita tak salah. Walaupun kita tak salah, kita kena ikut dia. Nampak tak? Dia kena ikut dia. Tok imam tu sendiri, hang buat salah pun, kita buat salah, kita tetap kena ikut Tok imam. Kena ikut Tok imam tu formula dia. Kadang-kadang di Malaysia ni bab sujud sawi, dia pun jadi mata Islam tak tahu. Nampak tak? Tok imam tu sembahyang Isya, dia terlupa, orang tak mau tegur dia, subhanallah. Dia elak, dia nak ramai-ramai lah tegur dia sebelum dia naik. Sebelum sifat berdiri tu ada, dia duduk balik, okey, tak ada sujud sawi apapun. Tapi dia dah naik dah, subhanallah. Dia kali-kali, buta perut ikut sudah. Allah, apalah ya Allah ya Tuhan. Pasal tu ya Allah Tuhan, belajar segi basic-basic ni kena asas-asas. Tak payahlah khilaf-khilaf, yang asas-asas sikit pun jadilah kita tahu. Allahu Akbar kabira. Maka dia kata kat sini, lalu orang-orang pun berdiri. Maksud sahabat pun berdiri berserta dengan dia. Hingga selesai dia kata solat. Dan dia kata orang-orang menunggu. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu tunggulah nak bagi salam. Tetapi ia bertakbir. Nabi bertakbir Allahu Akbar sambil Nabi sambil duduk tu Allahu Akbar, dan Nabi sujud 2 kali. Sujud pertama, sujud kedua, sebelum dia kata baginda bagi salam. Sujud 1, 2, lepas tu kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hadis ni betul-betul macam cara kita. Habis. Beramal. Dan kita pun tahu inilah yang pertama kali berlaku pada diri Nabi waktu sembahyang zuhur. Habis. Nanti kita tengok asar pula. Bab asarah kita tengok sini. Maka maksud di sini, Nabi SAW pernah, dia Rasulullah pernah melakukan dia kata sujud sawi selesai dia kata salat sebelum salam kerana lupa melakukan duduk tahiyat awal. Hukumnya melakukan sujud sawi seperti dicontohi pada hadis itu adalah wajib. Kalau kita tinggal tahiyat awal memang wajib kena buat sujud sawi. 2 kali sujud. Habis bab ni. Bab yang kedua. Wa fi riwayat lil Muslim. Imam Muslim pula cerita, fi kulli sajdatin wa huwa jalis wa yasjudun nas ma'hu makana ma nasiya min al-julusi. Ini Imam Muslim cerita. Wa fi riwayat lil Muslim, Imam Muslim kata, wa yukabbir fi kulli setiap kali Nabi nak sujud yang pertama Allahu Akbar. Kadang-kadang ada setengah orang dia angkat dengan tangan pun tak apa. Tak angkat pun kita duduk kan, Allahu Akbar, sujud.
Allahu Akbar, kita angkat balik. Lepas tu kali kedua pula nak pergi sujud, Allahu Akbar. Maka setiap kali sujud kita bertakbir, kata dia. Wa yukabbir fi kulli sajdah. Setiap kali kita nak sujud, kita bertakbir. Wa huwa jalis, dia duduk. Dia jangan takbir, dia berdiri pula. Allahu Akbar. Dia tu, yang tu nama dia tarkawala. Nama dia kan. Dia kena duduk, Allahu Akbar, dia sujud. Yang kali kedua, Allahu Akbar, dia sujud. Pasal apa dia kata? Sebab di tuan kitab ni kata makana manasi minal julus, nak digantikan tempat yang dia lupa duduk tu, tahiyat awal tu dia lupa baca tahiyat, dia turun bangkit, maka kita ganti dengan 2 kali sujud. Imam Muslim syarah dekat kita, dia buat mai pula satu lagi hadis. Hadis ni kita tengok. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي ركعتين. Alhamdulillah, nikmat minum ayak weh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengar. Ni formula yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang dengan kami salah satu semayang ihda salati. Ulama kata salatil ashi. Salatul ashi ialah salat apa? Salat asar. Nabi semayang dengan kami salat asar 2 rakaat. Sepatutnya asar kena semayang 4 rakaat, 2 saja. Ayo. Orang dengar cerita ni lagi terkejut. Ni Nabi 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 4 rakaat semayang asar. Nabi semayang 2 saja. Sahabat Nabi semua pakat nganga. Apa dah jadi? Semua dia tenganga. Sahabat Nabi ni pakai tengok muka siapa? Dia tengok muka Abu Bakar, dia tengok muka Umar, dia tengok muka Osman dengan Ali. Dia tengok muka-muka ni sahabat-sahabat Nabi yang dekat-dekat dengan Nabi ni pun tak tegak dengan Nabi ni. Apa ni kita ni? Selalu duk semayang asar dengan Nabi 4. Hari ni Nabi buat 2. Elok Nabi buat 2, Nabi bagi salam, Nabi jalan. Nabi keluar dekat pintu tu. Mana Ustaz nak baca hadis? Nak bagi terkejut. Kalau kita buat macam ni, mampu perang fisabilillah. Nabi berjalan dari tempat, Nabi jalan sampai pintu. Sampai Nabi jalan. Lepas tu Zuyadain, seorang sahabat kata, aku tak peduli. Walaupun sahabat-sahabat tak tanya, aku nak tanya, ya Rasulullah. Tadi hang semayang asar, entah dah lupa ke ataupun syariat asar jadi 2 dah. Nabi tak. Nabi dengar Nabi patah balik. Ke semua sahabat dia tengok apa benda cakap. Nabi patah balik. Patah balik tu Allahu Akbar. Nabi buat 2 rakaat balik. Dengan Nabi buat apa nama sujud sawi. Kalau kita tu imam dah bergerak dah jalan, batal. Dia nanti perang fisabilillah. Kita isu kita kata apa? Pergerakan lebih daripada 3 bergerak yang besar. Nah semua pocik Nabi SAW daripada tempat dia jadi imam, dia bergerak sampai pintu, dia berjalan. Ni. Di mana kita nak lempah hadis yang kita kata Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih? Itulah kita kena mengaji ni, kita kena terbuka. Mengaji dia terbuka. Dia kena ajak cakap macam mana. Nabi dengar dulu, Nabi tanya, okey mai. Nabi patah balik, diri tempat dia Allahu Akbar, buat 2 rakaat balik. Lepas habis benda, Nabi bagi salam. Allahu Akbar. Tengok. Summa dia kata salamah. Nabi semayang, dia kata apa nama asar, 2 rakaat Nabi bagi salam. Allah, summa qala ilah. Summa qama ilah khashabati fi muqaddimatil masjid. Dan Nabi bagi salam. Lepas tu Nabi pun terus pergi dekat apa nama pintu di masjid dia. Pintu di masjid ni duduk santai sini, pintu ada pintu kat masjid. Allahu Akbar. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Nabi letak tangan dia dekat pintu tu lah. Okey. Wa fi qaum, dia kata di situ, wa fi qaum ada jemaah nama dia Abu Bakar ada, Umar ada. Umar ada, sahabat-sahabat Nabi ada. Dia kata fahaba ayyukallimahu. Depa ni tak tegur pun Nabi, tak kata apa bukan Nabi nampak dak. Wa kharaja sar'anin nas. Pada masa tu manusia semua pakai duk keluar dah. Faqalu qusiratus salah.
di kalangan sahabat kata, hei semayang asar dah jadi 2 dah, jadi kecoh di kalangan sahabat. Syariat dah berubah, asar daripada 4 dah jadi 2 dah. Jadi 2. Wa fi qaum, dia kata di kalangan mereka ada rajulun yad'un, dia panggil dekat ada Nabi SAW Zal Yadai, ada seorang sahabat nama Zal Yadai, gelaran dekat dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pipi, dia kata kat Nabi, anasita ya Rasulullah, adakah hang lupa ya Rasulullah, atau qusita salah, ataupun semain dah jadi 2 dah. Faqala Nabi SAW kata, lam ansa, aku tak lupa, walam tuqs, aku tak lupa, dan semaya asar tak pernah jadi apa nama dipendekkan, tak ada. Faqala, dia kata, bala Rasulullah, qad nasita, hang dah lupa Rasulullah, salaita raka'atain, hang sembahyang 2 rakaat tadi asar tadi, summa salamah, hang sembahyang 2 rakaat tu hang bagi salam. Lepas benda tu Nabi terus summa kabbara, Nabi pergi balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi pergi balik, Nabi sembahyang. Kali ikut Nabi pergi balik, Nabi sembahyang. Dan pada bila Nabi sembahyang, sajada misla sujudihi, sajada misla sujudihi, ni ulama berbahas, sajada misla sujudihi, Nabi sujud macam sujud-sujud yang solat yang lain. Bila kita sujud kan, kan kita duduk, kita sujud sama dengan waktu-waktu yang lain, sama, sifat sujud sama. Maka ulama kata, bila kita sujud, Nabi kata misla sujudi, sujud tu sama macam sujud-sujud yang lain. Macam mana kita baca sujud pada sembahyang fardu, kita baca sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Macam tu baca dia. Nampak tak? Sajadah wajah lillahi. Contoh ustaz pun baca juga kan. Sama okay? Kita baca itu, kita baca kan. Itu kita baca. Dulu apa macam-macam kita, tapi tak apalah. Tapi Nabi, sahabat kata apa? Sujud Nabi macam sujud solat-solat yang lain. Cuma itu 2 kali sujud, nama sujud sawi. Bacaan sama. Tengok dia kata, sajada misla sujudihi summa atwalah. Tapi Nabi bila sujud, Nabi lama sujud sawi. Dia kata sini, au atwala, panjang. Summa rafa'a ra'sahu, Nabi angkat kepala dia balik, Allahu Akbar, patah balik. Okey, Allah patah balik. Summa wada'a ra'sahu, dia letak kepala dia, fayukabbir fasajada misla sujudihi, Nabi sujud macam sujud-sujud solat yang lain. Dia kata kat sini, au atwala, panjang kali kedua pula Nabi sujud punya panjang. Dia kata summa rafa'a ra'sahu, Nabi pun angkat kepala dia, Allahu Akbar. Kepada Allahu Akbar. Itu cara dia. Hadis ni muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan kitab dia kata apa? Cara yang kedua ni, Nabi terus sujud satu. Pasal tadi Nabi dah bagi salam. 2 rakaat tadi Nabi dah bagi salam, Assalamualaikum. Betul? Nabi dah bagi salam. Bila Nabi mai balik, Nabi buat 2 rakaat. Di hujung apa nama tahiyat tu, di hujung tahiyat Nabi terus sujud. 1, 2 dengan tanpa Nabi bagi salam. Pasal salam dah yang mula tadi dah. Okey, dengan arti kata kaedah yang nombor 2, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nanti dia tunjuk Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, lepas baca tayat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud 1, bangkit, sujud 2, bangkit dengan tanpa bagi salam. Pasal dah bagi salam dah. Kaedah macam ni pun boleh, tapi kita ganggu jangan buat. Cuma kita belajar benda tu ada. Kita pergi tempat orang, kita kata ni mazhab Syiah. Dia main Syiah pula dah, sakit kepala. Ni nama dia bab Ghaflatun. Dia nama dia bab Ghaflatun. Nampak tak? Dengar. Maka di sini kita tengok ustaz nak bagi simple, tak nak panjang-panjang, kila-kila tak mau cakap. Menerangkan bahawa, dengar hadis yang kedua. Hadis ni daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaedah yang kedua, bila tertinggal rakaat, dia kena sujud sawi. Tadi tayat awal. Ini bila tertinggal 2 rakaat, dia tertinggal.
Nampak tak dia kena sujud sawi. Ada sini muttafaqun alaih, diriwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tengok kita baca hadis kuat-kuat ni, menerangkan bahawa orang yang lupa dalam solatnya rakaat, maka setelah menambah yang kurang itu diperintahkan sujud sawi. Sujud sawi. Hukumnya melakukan sujud sawi kerana kelupaan pada solat adalah wajib. Keterangan sujud sawi ialah sujud 2 kali sebelum atau sesudah salam. Ada 2 kaedah. Apa nampak? Sama ada kita bernama sebelum, macam kita sebelum tadi, sebelum, yang ni selepas pun boleh, sesudah selepas boleh. Tapi bila kita mengajak macam ni, memang tak nafikan. Bila kita mengajak, Ustaz kami ganggu tadi nak faham. Tujuan apa mai kuliah ni untuk memahami semua cara rizki Rasulullah. Sampai bila kita nak mengajak cara kita saja, tak mau kenal cara orang lain. Bila kita mengajak cara ni, dia yang jahat ni, dia nanti ambil kadang-kadang dalam live kita ni, ambil bab tu. Tengok ajaran daripada ajak di masjid macam mana tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Kita duk ajak punya lama tuan-tuan. Kita duk ajak punya lama tuan-tuan. Sebelum bagi salam kena sujud sawi. Dia duk ajak kata tengok selepas bagi salam. Ni siapa bagi pecah siapa tuan-tuan? Tuan-tuan bodoh. Kita ajak dua benda kita cerita. Tapi hang yang jahat, hang bawa dalam YouTube, hang cerita satu saja. Daripada bawa perpecahan. Ya Allah, janganlah jadi macam tu. Tengok daripada awal kuliah. Kita terang ni pun sama ada hadis. Kita memang daripada Abdullah bin Buhainah yang buka tirai berkenaan sujud sawi ni, dialah cerita. Lepas tu sahabat Nabi nama Abu Hurairah pun cerita, kami ramai sama dengan Nabi. Nabi sedang 2 rakaat tertinggal. Nabi dah bagi salam, Nabi tolak. Lepas tu Nabi mai balik, buat 2 rakaat. Lepas tu habis 2 rakaat pula, lepas Nabi baca tahiyat akhir, Nabi bagi salam. Sujud 2 kali dengan tanpa salam, pasal dah salam dah. Dengan ulama mengatakan selepas salam pun boleh. Tengok hadis yang akan datang satu hadis lagi terang, Nabi bagi selepas bagi salam. Maka sahabat Nabi kata, selepas pada tu banyak kali kami tengok Nabi sahabat dia akan bagi selesai solat, Assalamualaikum, barulah Nabi buat. Nabi kata bagi selesai dulu, ganti balik. Tapi kalau kita tengok ada orang buat macam tu, janganlah kita kata tengok daripada buat perpecahan dalam masyarakat. Kita ada ajak macam ni, daripada ajak macam tu, kita tengok ni semua, ni pokok ni semua ni mai. Allahu Akbar, janganlah macam tu. Kami teringin nak mengajak fiqh bagi nampak terbuka sikit, supaya orang kita pergi kat luar negeri tak ada masalah. Dulu kalau orang kita pergi luar negeri, elok semayang subuh dia lari nak di atas Mekah, kena ulang balik, tak sah semayang. Pasal dia mazhab lain, kita mazhab lain, sampai kena pakai koyok dulu. Lah ni orang duk mengaji dapat terima dah. Dia pun ya Allah, dia Tuhan yang satu, dia semayang walaupun apa sekalipun mazhab, tak apa. Kita boleh duduk. Ini tak boleh. Wuduk Abu Hanifah dengan wuduk kita tak sama, tak sah. Pasal wuduk dia tak sama dengan wuduk kita. Ayo Nazma baca kesemua wuduk dia kan, wuduk kita kan ada wuduk Rasulullah. Tak boleh kita buat macam tu. Nampak tak, bila kita semayang Tok Imam tak baca apa nama, Tok Imam tak baca doa kunut, dia baca tak baca, kita di Mekah kita angkat. Tahu tak kita ada mufarakah dengan imam, dengan erti kata kita bukan semayang berjemaah dengan dia. Bila dia tak ada, kita pun tak ada. Imam Syafi'i sendiri walaupun dia buat kunut, bila dia sampai di Baghdad, dia tengok Imam Abu Hanifah, popok Imam Abu Hanifah tak buat, dia tak buat. Dia ra'i. Masalah tutup guru ni clear, tambah bawah ni jadi Ghaflatun. Allahu Akbar kabir, ni masalah pada. Jadi kadang-kadang memang sampai hari ni orang kita pergi Mekah, dia kata tengok betul tak baca, dia biar lama saya dah baca Allahumma hadina fi man hada wa afina fi. Tu Arab kata ni mana menyarah Plato ni. Sampai hari ni kita tengok orang kita, Tok Imam tak baca, dia sendiri baca. Dia ada mufarakah dengan Tok Imam. Pergi dah semayang punya pi sampai ke sana, tapi dia semayang dia bukan kaedah yang betul. Sayang, sampai ke sana punya pi ya Allah Tuhan, tapi tak betul keadaan. Nak turun semayang, sampai hari ni ada puak-puak tu yang petinat balik tak boleh semayang, kena qada balik, balik daripada Mekah kena qada, dia kena qada. Sampai hari ni kita keluar benda tu.
Maka benda-benda macam ni lah sepatutnya orang alim, majlis agama, pihak mufti yang dengar-dengar daripada orang tertentu, dia lah panggil orang macam ni elok-elok, cakap dia elok-elok. Bila dia dah tahu ada benda macam melalui YouTube kau, orang katakan di Mekah kan, dia panggil orang tu. Ini tugas dia. Kita bagi gaji dekat dia, kat mufti ni. Mufti paling banyak dalam dunia di Malaysia. Saudi, sebesar Saudi ada satu. Sebesar semua dunia, di Libya ada satu. Kita sekecil-kecil 13 ke 14 ni mufti tu ada. Punya banyak mufti ada, selalu sekali sakit kepala, apa pun tak faham kita. Ada faham? Alamak, bukan kita tak kata kat mereka tugas. Namun tugas mereka tu besar. Pasal mereka penentu agama, ya Allah, di mana nak bawa agama. Dia kena semak, dia kena cek orang ni mendatangkan hasil untuk rakyat, masyarakat. Bawa orang ni. Orang ni dia nampak, dia kata ada unsur yang tak elok. Bila mana benda tu fahaman tak elok, dia kena ikhtiar kalau boleh, jangan perkembangkan. Kalau ada unsur tak elok, ada unsur tak elok, kita tengok unsur duk ada kena malam-malam, apa nama sebelum tidur ni, duk sampai pukul 11-12, ya Allah, duk berzikir. Tiba-tiba ya Allah tengah malam nak bangun solat subuh lambat. Apa tujuan dia zikir? Sedangkan seafdal orang yang mendekatkan diri dengan Allah, qiyamul lail ni dia tak pernah tinggal. Abdullah, hamba Allah yang soleh ni, dia bangun pukul 4-5, Allahu Akbar. Waktu yang paling disukai oleh Allah, waktu inilah. Nabi kata ke Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, qad zahaba kullul lail. Bila malam dah habis, hang bangun subuh, hang tahu dah, pertemuan hang dengan Tuhan dah habis. Hari ini dah habis, Tuhan tunggu hang. Tiba-tiba hang bangun untuk salat subuh saja, dah habis dah qiyamul lail bagi hang. Kadang-kadang kita tak faham lah. Duk berzikir selawat sampai satu buku habis. Duk berzikir pukul 11-12. Dia tidur lambat, dia makan lagi. Tiba-tiba macam mana nak bangun awal? Sedangkan waktu yang paling menjadi kesukaan bagi Nabi lepas Isya, dosa Nabi tidur. Nabi tak ambil masa yang lama untuk Isya. Nabi nak rehat. Target dia nak bertemu dengan Allah. Sifat orang soleh. Sifat orang soleh. Tapi kita banyak berzikir, kita bawa anak murid kita sampai witir pun tak ada. Hang bawa apa anak murid hang? Hang bawa macam mana pendekatan daripada dengan Allah? Macam mana kita mengaji? Nabi pesan kepada orang yang suka Quran, orang menuntut ilmu, orang cari ilmu. Sayyidina Ali kata apa? Wallahi aku daripada kecil didedah oleh Nabi. Sampai Sayyidina Ali kata, autiru ya ahlul Quran. Jangan tinggal witir bagi orang sentuh Quran. Quran berkenan, Quran suka mulut lidah dengan zikir. Mulut lidah yang berzikir, mulut lidah yang ingat dekat Allah, mulut lidah yang macam Quran. Paling suka sekali solat witir. Sampai Nabi bermusafir pun Nabi tak mau tinggal witir. Allahu Akbar. Jadi kita pun rasa pelik. Kadang kita duduk dengan mereka berzikir sampai pukul berapa bangun, ya Allah. Kita tengok-tengok, mana pipi Tok Syekh ni semua ni? Kita kena gerak dia subuh. Alamak. Kita kena gerak dia subuh dan kita kena tunggu subuh dia. Alamak. Alamak. Apa dah? Alamak. Ada faham? Allahu Akbar kabir. Ni semua kerja-kerja agama, oi. Kerja-kerja agama ada. Yang mana yang penting kita tak pentingkan. Yang sepatutnya penting, ya zikir kena ingat dekat Allah, ya mulut lidah kita lisanan rabitan bidzikri, mulut lidah kita bagi bahasa ingat dekat Allah. Tapi yang paling kuat jangan lupa ya Allah, ingat bertahajud pada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah cerita ada orang bila malam, Allah cerita ada orang bila malam dia bangun, ya Allah, dia bangun khaufan, dia bangun kerana dia takut kat aku. Dia bangun kerana dia takut dekat aku. Dia takut api neraka aku. Dia takut azab aku. Dia bangun malam tu dia sanggup. Esok satu masa nanti dia akan dibangkitkan semula. Dibangunkan semula. Dia takut bila dibangkitkan semula, dia tak dapat nur Allah, cahaya Allah, syurga Allah. Pasal tu dia sanggup korbankan tidur dia bangun demi takut kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Wa tama'a mengharap. Harap sangat diri dia berubah. Tuhan, hang ubah aku Tuhan. Kalau hang tak tolong aku, hang tak ubah, siapa lagi nak ubah? Allah cerita tentang perangai manusia yang bertahajud. Tengok.
Dan kita bangun pula kita ikutlah resipi kan. Yang betul, Nabi ambil wuduk, Nabi duduk, Nabi baca surah Al-Imran yang 10 yang terakhir tu, ikut tu betul lah. Dan Nabi sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada waktu sampai Allah tanya kat malaikat, Allah tanya kat malaikat, aina boleh yukabbir yusabbih, mana orang yang besarkan aku, tasbih kat aku. Yang tu Allah tanya dulu. Malaikat kata, ya Allah, dia duduk tasbih, ya Allah. Ya Allah, Allah paling suka waktu tu. Waktu tu nampak tak? Yang itulah kita kena jaga kekuatan bagi orang mukmin bila tu. Allahu Akbar kabir. Tengok hadis sambut. Maka tuan kitab kata apa lagi, tengok. Wa fi riwayatin. Oh, masa memang cemburukan kita. Wa fi riwayatin, riwayat Imam Muslim kata, salat yang dimaksudkan situ ialah salat apa nama? Salat asar. Salat yang dimaksudkan situ bahawasanya kejadian itu, kelupaan tu waktu yang berlaku adalah waktu asar. Wali Imam Abu Dawud faqala, Imam Abu Dawud kata asdaqa dzu yadain. Imam Abu Dawud kata yang bertanya tu adalah Zuyadain. Maka mereka sahabat memberi isyarat dekat dia, benarlah. Dia pergi tanya kat Nabi, ya Rasulullah, adakah hang lupa ataupun hang buat 2 rakaat saja? Dia kata na'am. Dia kata fi sahihain. Fi sahihain. Hadis ini adalah sahihain Bukhari dan Muslim. Ni dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim cerita benda yang sama. Cerita yang sama. Wa fi riwayatin lahu, dia kata walam yasjud hatta yatayaqqana Allah Taala dzalik. Nabi takkan buat sujud sahwi sampai Nabi yakin. Nabi yakin yang dia ada tinggal 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW tidak sujud sehingga Allah meyakini hal demikian. Nabi tak kata, oh barulah Nabi yakin aku tertinggal 2 rakaat. Aku tertinggal 2 rakaat. Kita ambil satu lagi hadis. Asal sikit sangat nampak tak? Satu lagi hari ni kita nak tahu kaedah. Besok kita dengar macam-macam cara lagi. Tertinggal yang tu, tertinggal yang ni. Sebelum puasa kita habis insya-Allah. An Imran ibn Husain. Imran ibn Husain ni dia salah seorang sahabat Nabi. Imran ibn Husain dia sahabat Nabi. Bukan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum nampak clear mukjizat Nabi. Clear berkali-kali Ustaz sembang tentang kawan ni kat Mbah. Nampak tak? Imran ibn Husain dia bermusafir dengan Nabi 60 orang dan lebih sahabat Nabi dia, dalam perjalanan musafir dengan Nabi. Ayak depa habis, ayak minum habis, batal wuduk apa pun tak ada. Nampak tak? Depa jumpa dengan Ummu Ma'bad. Dia bawa ayak, dia duk bawa ayak, beg kulit tu dia bawa mai kat Nabi. Nabi duk ambil ayak tu bagi kat semua orang dengan minum, dengan buat tu, dengan buat roti lah, macam-macam buat dengan basuh lah yang tu yang ni lah. Ayak duk penuh macam tu lah. Kawan tu pegang ringan je. Kata Imran ibn Husain, Ummu Ma'bad tanya Rasulullah, tak habis-habis lagi. Imran ibn Husain kata, aku nampak masa Nabi duk ambil tu, jari jemari Nabi keluar ayak. Kata Imran ibn Husain dalam hadis berkenaan dengan ini, dia kata apa? Aku nak cerita mai ke hampa. Dia kata, ni kaedah yang nombor 3 pula. Imran ibn Husain dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla bihim. Dia kata Nabi semayang dengan kami. Fasaham, maka Nabi pun lupa. Masa Nabi semayang dengan kami, Nabi lupa, dia kata. Fasajada sajadatain. Nabi buatlah sujud sawi. Nabi lupa. Okey. Nampak ni keterangan dia. Nabi lupa, dia kata fasajada sajadatain. Bila Nabi lupa saja, sama ada dia lupa baca tayat awal atau rakaat, maka Nabi pun buat 2 kali sujud. Summa dia kata tasyahud. Nampak? Summa tasyahud, summa sallama. Rawahu Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa Hasan wal Hakim wa sahahu. Maksud dia, Imran ibn Husain kata, Nabi salla bihim, Nabi semayang dengan kami. Fahasa Nabi lupa. Bila Nabi lupa, tengok ambil negara. Fasajada sajadatain. Nabi lupa duduk di tahiyat akhir, sujud pertama, sujud kedua, summa. Nabi dah sujud pertama, sujud kedua, Nabi duduk. Nabi baca tahiyat akhir. Alamak. Summa tasyahud, Nabi baca tahiyat akhir yang kedua. Lepas Nabi baca tahiyat akhir, Assalamualaikum. Kita baca tahiyat dulu. Habis tahiyat baru kita bagi salam.
Nampak tak? Tapi dia kata kat sini, Imran bin Husain kata apa? Lupa-lupa tu turun Nabi sujud satu, Nabi sujud dua, lepas tu Nabi buat apa? Nabi baca tahiyat, lepas tahiyat Nabi bagi salam. Ni benda buku ni apa tuduh aku? Nampak tak? Jangan dia buat dosa weh, nampak tak? Kesian kat orang dia buat dosa ni kadang-kadang daripada rakam macam ni lah. Nampak tak? Aku pula ni live lah ni, mampu untuk maki aku daripada ada tengok yang maki aku pula, mamak tu duk mengajar Allah boleh sebab Allah sebab dia kita doa lah. Bila kita buat kelas ni doa lah, kita buat kelas ni rahmat Allah, nazala rahmah wa sakinah, dia turun rahmat, turun ketenangan. Apa kena doa ke ustaz? Okay? Oleh sebab tu hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, wa hasanahu, kedudukan dia adalah hasan. Zat hadis ni adalah hasan. Al-Hakim Nisaburi, Al-Hakim Nisaburi, tukang syarah bagi Bukhari, dia mengatakan kedudukan hadis ni sahih, tak ada apa. Tapi kita di Malaysia kita tak beramal lah cara ni. Okey, kita tak buat. Kalau kita buat takut apa nama? Perang fi sabilillah. Kadang-kadang nak buat kat rumah kita dah yakin dengan ilmu ni, buat. Tapi jangan terai kita sekadar ilmu je. Nampak tak? Sekadar ilmu saja, okey? Darjat kedudukan hadis ni sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hakim Nisaburi, tetapi sebenarnya hadis ini ada syaz, ada lemah katanya. Maksud bertentangan dengan kaedah-kaedah tu. Okey? Maksudnya walaupun dia ada sikit maksud syaz di sini bertentangan dengan kaedah hadis-hadis yang apa nama daripada Abdullah bin Buhainah cerita macam ni. Abu Hurairah cerita macam ni, dia pula cerita itu. Syaz ni maksudnya bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Okey? Tapi kalau kita nak beramal boleh tak? Nak beramal tak ada masalah. Tak ada beramal, tidak ada masalah. Pasal kedudukan dia disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Menerangkan bahawa sujud sawi itu memakai kita doa tahiyat. Baca juga. Lepas-lepas dia sujud, dia masih lagi baca doa tahiyat, dia baca. Hukumnya sujud sawi tidak memakai doa tahiyat. Ni tak apalah. Maksudnya doa tahiyat. Lepas-lepas dia bernama, dengan setengah orang kata maksud dia doa tu, adakah dia baca tahiyat, dia baca. Jangan kita kata bila dia buat sujud sawi terus bagi salam, dah. Dia buat sujud sawi dua, dia baca tahiyat juga, dan dia bagi salam. Jangan kita tolak, kita kata dia buat sujud sawi terus bagi salam dengan tidak ada tahiyat. Dia sujud sawi, dia baca tahiyat, dia bagi salam. Senang habis. Cara mudah kita faham. InsyaAllah masa tak izinkan kita, cukup takat itu 3 formula. Lagi banyak-banyak kepala seperti sakit, nanti pening kepala. Kita akan dengar bulan depan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, orang yang teragak-agak 4, 5 4 ke 2, 4 ke 3, 4 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3, duk was-was macam tu. Bab tu macam mana? Bab tu macam mana keadaan dia? Nak tahu bab tu? Doakan dia perpanjang ke umur bulan depan. InsyaAllah bulan depan Ustaz tengok dulu, Ustaz bagi tahu kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik setuju, InsyaAllah Imam Malik akan bagi tahu kepada Ustaz, InsyaAllah. Kan? Wallahu alam. Di sini dulu, yang baik semua mai daripada Allah, salah silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ada satu taklimat, kalau hampa keluar di luar nanti